Pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Dr. Zainuddin Abidin Hazir alias Abdul Rashid, salah seorang daripada 9 pengkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya dan Aina pada pagi ini iaitu Dr. Zainuddin. Okey, pada pagi ini kita akan mengenali dengan lebih mendalam tentang Dr. Zainuddin. Okey. Pertama sekali saya nak tanya, apakah nama sebenar Dr. Zainuddin? Nama saya Zainuddin Abidin Hazir alias Abdul Rashid. Umur saya dah 57 tahun, lagi 3 tahun. Sebagai Abah Aicha. Abah Aicha. Orang panggilan itu Abah tu saya tak suka panggil doktor, orang panggil saya Abah. Abah. Untuk student. Saya pun ada nampak macam kalau student jumpa doktor pun orang panggil Abah. Macam Abah, macam ni Abah tu. Okey. Sebab dia senang saya nak marah. Senang nak marah. Okey. Okey. Okay. Soalan seterusnya, doktor lahir pada tahun bila? Saya lahir tahun 1967. 1967. Okey. Doktor bermula daripada sekolah rendah pada tahun berapa? Sekolah menengah, sekolah dan masuk universiti pada tahun berapa? Kisah akademik lah ni. Kisah akademik. Saya lahir di kampung yang pedalaman daripada Kedah. Saya asal daripada Al-Ustaz Kedah. Kampung saya namanya Kampung Bendah, Kuala Nerang, Kedah. Itu lebih kurang 21 batu daripada Al-Ustaz. Masa zaman saya, kampung tu memang kampung yang pedalaman lah, dari rural area, letrik dari. Jadi kalau nak tanya saya sekolah di situlah. Sekolah rendah kebangsaan Kuala Nerang. Sekolah ni kecil je. Kecil. Ada satu bangunan. Lebih kurang dalam 200 orang pelajar tu di bahasa Inggeris. Kemudian mak bapak saya berpisah. Jadi saya ikut mak saya ke Al-Ustaz. Di rumah nenek saya lah. Duduk sana, saya bersama mak saya lebih kurang 2 tahun. Kemudian saya patah balik ke Kuala Nerang lah. Sebab saya nakal lah. Mak saya tak mampu nak jaga. Saya ada 3 balik. Jadi jaga adik, kakak duduk dengan mak. Dengan nenek. Saya duduk dengan bapa saudara. Dan adik duduk dengan mak. Saya seorang lelaki-lelaki. Kependekkan cerita, saya habis tingkatan 5. Saya sambung belajar di UiTM dalam kursus logam halus. Saya punya kepakaran sebenarnya bukan dalam bidang harcaan. Pakar saya dalam bidang jewelry, buat barang kemas. Okay, saya pernah di UiTM, saya pernah ditawarkan yang lecture scheme untuk sambung belajar di Jerman dalam bidang jewelry. Tapi masa itu saya muda, saya tak minat belajar. Jadi saya balik kampung. Saya buat banyak kerja lah. Termasuk sekali saya buat barang kemas. Sehingga saya menjadi General Manager di Wanis Jewel Sinan Berhad. Maknanya saya berkecimpung dalam bidang industri emas ni selama lebih kurang 10 hingga 12 tahun. Daripada bawah sehingga saya menjadi General Manager di Wanis Jewel. Antara syarikat-syarikat emas besar yang pernah saya kerja, Habib Jewel, Nuri Muhammad, La Putri, lagi apa, Inter Jewel, dan ada 2 buah company yang saya buka, Tushi Jewel dan lagi satu Membawani Mahmud. Balik pada situ, gawat tahun 1999, kita masa tu harga emas naik sangat tinggi. Gawat ni kita sejarah. Gawat tu memaksa saya, menasihati saya punya bos, kita kena tutup lah kedai ni sebab dia punya permintaan korang overhead tinggi dan kita tak mampu nak rolling dia punya overhead kan. Jadi saya buat keputusan sambung belajar di UPSI dengan harapan nak jadi cikgu lah. Maknanya saya ada 2 degree sekarang. 2 degree. Okey, saya ada degree pendidikan guru lah. Saya memang bercadang nak jadi cikgu pun lah. Petang-petang saya buat lah apa-apa kan. Tapi bila saya datang sini, saya berkenalan dengan seorang sahabat namanya Radwan Nuruddin. Sekarang dia eksekutif dekat
Istana Budaya. Dia ditunjuk kat saya satu disiplin buat kerja art yang konsisten. Saya tengok dia orang tabligh, tapi dia pergi tabligh, balik cari dia lukis. Balik dia lukis. Saya tengok kerja dia yang inspired saya lah. Sehingga satu hari dia minta saya buat satu pameran, bukan buat lah maknanya, menyertai satu pameran. Jadi saya pun suka. Itu first time saya buat. Kemudian pergi tengok dekat pameran tu, orang ramai datang kan di Ipoh. Pameran dia Tuntutan Rasa tahun 2000, tak salah saya, tahun 2000. Jadi bila saya masuk kat sana, orang ramai tengok. Jadi saya nak tengok apa komen orang dengan karya saya. Orang cakap gila orang ni, yang cakap sebab saya buat 2 biji sculpture. Lepas tu gad tadi, saya tak ada gambar, nanti saya pergi. Kemudian betul gila kerja orang ni kan, macam mana dia buat. Jadi dia punya appreciate so, viewers tu bagi saya rasa seronok sebab dia appreciate saya punya kerja. Saya tak bikin duit lah masa tu kan, sebab saya punya student. Kemudian tak apalah, masa saya belajar tu saya ada seorang kawan juga, dia senior saya di UiTM dulu, nama dia Profesor Zulkifli Yusof. Jadi dia berminat dengan saya punya skill. Dia cakap, Din, you ni tukang kerja you sangat bagus. Saya cakap, nak buat part time kan saya. Jadi dia panggil saya, tolong dia buat work dia. Jadi saya sambil saya belajar, saya tolong buat work dia. Sampai lama, sampai saya habis master pun saya masih buat work dia. Maknanya saya dah ada 3 degree kan. Degree dengan ITM, degree dengan saya, dan sekarang saya tengah buat master. Master pun saya masih buat dia punya karya. Jadi maknanya saya belajar dia informal dengan Zulkifli Yusof. Jadi masa duduk belajar tu, buat karya dia tu, saya suka benda ni. Saya suka sebab saya ada kemahiran pegang dan saya suka benda fine art kan. Masa saya belajar kat UiTM dulu pun apa namanya, kalau kamu kenal tokoh pelukis namanya Yusuf Ghani, dia tengok karya saya pun dia cakap, Din, you kena ambil fine art. Tapi saya masa tu saya tak nampak bakat saya ada di dalam art ni kan. Tapi dia orang lama, tapi saya tak dengar cakap dia. Saya minta industri tak dapat, lepas tu saya masuk pegang. Kisah banyak shortcut. Jadi bila balik kepada Zulkifli Yusof tadi, sampailah satu hari, 10 tahun juga saya buat kerja dengan dia. Saya buat semua jual, tak ada satu pun dia tak jual. Jadi bayarlah kat saya. Dia bayar seminggu 300, seminggu 400 ringgit. Jadi duit itulah saya guna untuk saya belajar. Kemudian sampai satu hari dia cakap, dah sampai masanya Din, you buat karya. Pameran ni sangat besar di Museum Kesenian Islam Kuala Lumpur. Saya lah, kalau nak kata artis ataupun peserta yang paling muda. Kata Amang tak ada pengalaman langsung. Tapi saya dijemput atas jasa baik Profesor Zulkifli Yusof. So, masuk kat sana semua tokoh-tokoh yang otai. Termasuk Syed Ahmad Jamal, lagi siapa, Johari Said, Mat Anwar Ismail, lagi siapa, semua nama-nama yang besar lah. Pameran tu memang besar gila lah, dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia masa tu. Dan tiba pada hari perasmian, saya pun pergi. Saya letak harga tu 8,000. Tetapi museum telefon saya, boleh tak kita naikkan harga? Dia cakap boleh. Saya kata boleh, berapa? Dia cakap 20,000. Itulah pertama kali saya masuk pameran. Kemudian diberi nilai sebanyak itu yang saya tak sangka kan. Kemudian pada hari pameran dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Ramailah menteri-menteri datang. So work saya terjual pada harga RM20,000 masa saya student. Saya tak pernah terfikir tak orang boleh accept saya punya kerja dan saya punya work setanding dengan artis-artis yang
seniman negara yang tersohor kan. Jadi ini satu penghormatan lebih saya punya gigi. Sekarang menjadi koleksi Balai Seni Lukis Negara nanti situ. Tapi saya tak bawa laptop. Laptop saya pecah jatuh 2 minggu lepas. Pecah. Pecah. Tak bisa tempat nak beli lagi. Tak betul. Kemudian sejak pada itu hari itu juga saya diperkenalkan oleh Zulkifli Yusof dengan sebuah galeri namanya Pelita Hati. Pelita Hati ini saudara abang ipar kepada Raja Syariman, Raja Azzuddin, pengacara Malaysia. Dia pun ada dalam pameran tersebut. Kemudian sejak pada itulah saya menerima banyak tawaran untuk berkarya, dan koleksi balai karya saya di Balai Seni Lukis Negara pun banyak, private collector pun banyak. Macam sekarang ni saya tengah buat untuk saya punya solo, ada 12 biji. Nanti saya cakap apa benda. Ini salah satu yang dah siap, tapi bukan siap sepenuhnya, maknanya dia punya format dia dah siap, cuma belum paint, belum colour, belum buang dia punya karat. Itu cerita macam mana saya boleh berada dalam aksi Malaysia. Maknanya kalau dari segi tempoh saya bekerja ni, start tahun 2000 sampai sekarang lebih kurang 24 tahun. Ya. Seterusnya, apakah konsep yang Dr. Zainuddin terapkan dalam setiap karya Dr.? Cakap konsep ni, dia kerja seniman ni dia tak tetap. Dia bermula dengan belajar dululah kan, sebab ini bukan bidang saya, tapi saya minat, jadi saya kena belajar lain daripada orang lah. Maksudnya saya belajar dari segi konseptual dan juga formation. Pertama yang kita kena faham adalah dalam berkarya ni kita benda paling penting dia punya macam mana kita nak menggunakan elemen dan prinsipal dalam kita nak membentuk jati diri ataupun kita punya bukan jati diri, panggil apa, identity kita. Jadi di satu proses yang panjang, dia bukannya mudah, susah. Sebab pun di awal permulaan saya berkarya pun bercakap saya di bawah bayang Zulkifli Yusof. Lama juga, lebih kurang dekat 10 tahun juga lah saya di bawah orang kata pun. Sebab saya kerja dengan dia guru saya, jadi of course saya terpengaruh dengan dia banyak lah kan. Sebab kerja dia Zulkifli Yusof, dia memang power lah bagi saya. Dia awal dia power. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya sangat admire dengan dia punya work. Jadi dia punya kesan visual dia tu mempengaruhi saya. Jadi kalau tanya konsep, saya membina konsep ni sejak awal saya buat karya lah, mencari-cari. Menyentuh soal reka bentuk arca beliau, Dr. Zainuddin menjelaskan telah mengambil kira pelbagai aspek dalam memastikan karyanya boleh diterima segenap masyarakat. Wawancara kita telah sampai ke hujungnya. Terima kasih doktor kerana telah banyak memberikan banyak maklumat kepada kami dan pendedahan yang sangat menariklah bagi saya. Diharapkan dengan video ini dapat memberikan ilham dan juga inspirasi yang baik juga kepada pelajar yang lain untuk membuat satu karya yang sangat cantik pada masa depan. Terima kasih doktor. Ya, kita juga atau mana-mana universiti lah yang ada ada kursus tentang seni halus ini, dapatlah daripada saya menghayati prinsip-prinsip yang saya teringat pula daftar kebudayaan kebangsaan masa kebangkitan Islam dulu. Dia telah menggariskan kepada kita nilai-nilai budaya yang patut kita wujudkan di dalam kita punya pengkarya. Dengan kefahaman terhadap Islam sedikit, dengan kita boleh combine antara ilmu daripada barat dengan Islam ini supaya kita dapat hasilkan satu bentuk yang menepati dari segi estetiknya, dari segi maknanya dan juga dari segi persembahan dia secara ketulusan dalam konteks Islam lah.